Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa warzuqna fahma. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر ابن عبد المطلب الإندونيسي المنديلي المكي رحمه الله وإلى شيخنا توان Guru Haji Saleh ابن موسى القداحي رحمه الله وإلى شيخنا كياي حجي عبد الرحيم ابن جمال الدين جهري البنجري المكي حفظه الله. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Malam ini kita sambung pengajian kitab Qalbun Salim. Catatan saya pada muka surat 106. Di bawahnya itu teks asalnya adalah seperti berikut. Itu sudah kita baca. Itu pada 9 hari bulan 3 2022 dahulu sebelum kita berhenti untuk puasa. Baik, kita sambung pada muka surat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akthara ma yudkhilun nas al-jannah? Apakah kamu tahu sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga? Lalu baginda menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Taqwa itu maksudnya taat. Taat yang zahir, taat yang batin.
Taat maksud taat buat apa yang disuruh, taat tinggal apa yang dilarang, zahir dan batin. Inilah yang dihuraikan, disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, yang disyarahkan lagi oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab beliau Hidayatus Salikin fi Suluki Al-Maslakil Muttaqin. Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Apa maksud taqwa? Taqwa maksudnya taat. Taat buat apa yang disuruh, taat tinggal apa yang dilarang. Dan ia ada dua, satu yang zahir, yang kedua yang batin. Yang zahir itulah namanya permulaan bagi hidayah. Yang batin itu adalah pengakhiran bagi hidayah. Itu yang disebut dengan bidayatul hidayah dan nihayatul hidayah. Bidayah, permulaan bagi hidayat. Apa dia? Buat apa yang Allah suruh. Solat, zakat, puasa, haji, menutup aurat, menuntut ilmu, macam ni. Itu taat yang zahir. Taat yang batin, tinggalkan maksiat yang batin. Jangan mencuri, jangan merosakkan harta benda orang, jangan makan yang haram dan lain-lain. Itu artinya taat yang zahir, yaitu taat buat apa yang disuruh yang zahir, dan taat tinggal apa yang dilarang yang zahir. Tidak mungkin, kata Al-Imamul Ghazali, orang itu akan sampai ke nihayatul hidayah, pengakhiran, kemuncak hidayah, kalau tidak dimulai dengan permulaan hidayah. Permulaan hidayah maksudnya yang zahir-zahir, buat yang zahir, tinggalkan yang zahir, yang maksiat itu. Barulah boleh masuk pada taat yang batin. Apa dia taat yang batin? Kalau tadi zahir, ini batin, yang melibatkan hati, iaitu bersifat dengan sifat-sifat mahmudah. Itu maksudnya taat yang batin. Dan taat yang batin juga meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah dari segi batin, iaitu tidak bersifat dengan sifat-sifat madhmumah. Itu secara umum. Jadi kalau sesiapa yang dapat untuk lakukan dua itu, barulah dapat orang itu darajat ataupun kedudukan muttaqin. Kalau tidak, belum lagi. Sebab itu bahasa yang paling senang untuk takwa, buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Itu sahaja. Untuk lebih jelas, yang tadi saya sebutkan lebih terperinci. Buat apa yang disuruh, yang zahir, tinggal apa yang dilarang, yang zahir. Itu muqaddimah dia. Barulah buat apa yang disuruh, batin, ikhlas, taubat, sabar, mendekatkan diri kepada Allah, baik sangka kepada Allah, zuhud, qanaah, tawakal, cinta pada Allah. Itu maksudnya yang batin, yang melibatkan hati. Itu sudah tinggi dah tu. Tapi pada masa yang sama, jangan hasad dengan orang, jangan takabur, jangan sombong. Itu ya. Atadruna ma akthara ma, itu maksudnya takwa. Dan akhlak yang baik. Atadruna ma akthara ma yudkhilun nas an-nar. Nabi tanya, apakah kamu tahu sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Nabi sendiri jawab. Jawapannya al-ajwafan, dua yang berongga, berlubang. Al-famu, mulut, wal farju, dan kemaluan. Ini dua ini paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam syurga. Apa maksud mulut? Mulut itu maksudnya bukan mulut sekadar mulut, tak, tapi dia ada kaitan dengan lidah. Lidah.
bercakap sesuatu yang boleh menyebabkan dia jadi kafir, kufur, ataupun dia jadi munafik, ataupun dia jadi syirik kepada Allah. Itu. Ataupun tidak kufur, tidak syirik, tapi maksiat. Contoh, dia mengumpat orang lain, menfitnah orang lain, mengata orang lain, merendah-rendahkan orang lain. Ada satu perkara yang agak pelik disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Beliau menyebut begini, minal kabair, termasuk di dalam dosa yang besar, syatmur rajuli walidayhi, seorang lelaki mencerca, mohon maaf bahasanya, mencaci ataupun memaki kedua orang tuanya. Jadi sahabat menjadi heran, ya Rasulullah, apakah mungkin seseorang itu mencerca, memaki, mengata kedua orang tuanya sendiri? Nabi mengatakan, na'am, ya. Macam mana tu? Yasubbu ar-rajulu walida rajulin, seseorang dia mengata ibu ataupun ayah seseorang, lalu orang itu marah, dia pun mengata balik, mencaci ataupun mencerca balik ayah orang tadi itu. Itu dianggap orang tadi telah berbuat dosa besar, walaupun indirectly, sebab dia mengata ayah orang, lalu orang tu marah, orang tu pun mengata mencerca ayahnya, dosanya itu dimulakan oleh orang tadi itu, maka dia termasuk dosa besar. Ini pelik sedikit. Begitu juga dia mencerca ibu orang lain tadi, ayah, lalu orang tadi marah dan mencerca ibunya, maka yang berdosa orang yang mulakan tadi itu. Sebab itu ada di dalam Islam yang namanya saddud dhara'i, tutup pintu. Jangan dapat dosa macam tu je, walaupun indirectly, sebab perbuatan orang tadi itu. Sebab itu jangan berkata, jangan menulis, melainkan sesuatu yang boleh mendatangkan pahala. Macam tadi, saja-saja dapat dosa besar. Bukan dia mencerca mak ayahnya sendiri, tetapi dia mencerca mak ayah orang lain. Orang tadi react dan mencerca juga mak ayahnya, maka termasuklah orang tadi itu dosa besar. Sebab secara tidak langsung dialah yang menyebabkan orang tadi mencerca, memaki, mencaci kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Wal farju, iaitu kemaluan. Alhamdulillah, kita hidup di Malaysia ini insya-Allah terjaga. Tambah lagi ada isteri masing-masing. Tapi kalau yang duduk di negara yang minoriti Muslim, itu belum tentu dapat jaga nafsunya dengan keadaan environment. Mungkin kadang-kadang waktu belajar duduk dengan kawan-kawan yang bukan Islam maybe, ataupun rakan sebilik yang menyewa bilik, bercampur lelaki perempuan. Jadi na'udzubillah min dzalik. Syukur. Kalau saya bersyukurlah, sebab saya tak jumpa keadaan sebegitu. Sebab kawan kami ada mengaji di overseas, dan dia sebut benda ini very challenging. Tu kalau tak sungguh-sungguh tu, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Al-faraju, kemaluan. Na'udzubillah min dzalik, takut berbuat sesuatu yang dimurkai Allah, zina dan sebagainya. Na'udzubillah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina tidak akan melakukan zina jika hatinya beriman. Maksud iman yang sempurna. Ketika dia mencuri, dia dalam keadaan seperti tidak beriman sebab dicabut imannya. Kalau dia betul-betul beriman, dia tidak akan mencuri, membunuh dan tidak akan berzina. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zala aw shariba al-khamra naza'a Allahu minhu al-iman kama yakhla'u al-insanu al-qamisa min ra'si. Sesiapa yang berzina ketika dia berzina dan minum arak ketika dia minum arak, Allah akan mencabut keimanan daripadanya seperti mana seseorang melepaskan bajunya daripada kepalanya. Sebab orang Arab dia pakai jubah, jadi nak buka jubah daripada kepala. Kalau kita baju yang buka ada kancing ataupun butang kat depan ni, dia macam dada. Ini buka daripada kepala. Seperti itu seolah-olah tercabutnya iman daripada seseorang itu. Na'udzubillahi min dzalik. Sebenarnya kita bersyukur banyak-banyak di Malaysia, tambah di Selangor dan tempat-tempat lain juga ya. Kita tidak diuji Allah dengan orang-orang yang duduk di kawasan-kawasan yang negara yang minoriti orang Islam. Challengingnya kiri kanan depan belakang. Even waktu belajar katanya di kampus dengan pakaian-pakaian yang kalau tak kuat iman, kopiah pun boleh terbang kata orang. Na'udzubillah min dzalik lah. Saya bersyukur sangat-sangat sebab saya sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti pun semua universiti, semua Islamik. Saya tak tahu tuan-tuan, mungkin apa yang saya cakap ni tuan-tuan sudah lalui. Maksud saya pengalaman itu. Tapi tak adalah buat benda tu, tapi nampak apa yang saya cakap ini, duduk satu rumah dengan orang yang bukan Islam, negara barat, dalam keadaan bercampur gaur sebegitu. Kita belum tentu tahu lagi iman kuat tak kuat. Kalau tidak lakukan perkara itu, paling kurang maksiat mata, paling kurang. Jadi kalau saya sendiri, saya bersyukur sangat-sangat. Sekolah rendah, sekolah agama, menengah, sekolah agama, UIE, alhamdulillah. Jadi tak nampak sangat apa yang saya nak cakap ni, tapi kawan kami yang cakap, dia pernah bersama dengan suasana sebegini. Tanbih maksudnya jaga-jaga. Zina yang paling buruk dan paling keji. Zina itu buruk dah, tapi zina mana yang kategori yang paling keji? Zina yang paling buruk dan paling keji ialah berzina dengan emak, na'udzubillah min dzalik, dengan anak, adik-beradik atau mahramnya sendiri. Ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man waqa'a ala dhati mahramin faqtuluh. Sesiapa yang berzina dengan mahramnya, mak, nenek ke atas, mak, saudara, ini mahram semua ini, anak ke bawah, cucu sampai ke bawah, maka bunuhlah dia, sebab dia tidak seperti orang yang waras. Sebab itu hikmahnya kenapa kita disuruh jaga pandangan. Saya bercakap ini dengan tuan-tuan semua mungkin tak nampak sangat challenging ni, tapi yang duduk di negara barat ataupun belajar di tempat-tempat yang ramai orang yang bukan Islam, itu very challenging sekali. Ini sampai berzina dengan mak, anak, ini adik-beradik, patut sangat dibunuh sebab orang ini bukan orang yang waras. Tetapi ada caranya, bukan senang, bukan terus bunuh begitu, tidak. Dibawa pada hakim, ditanya dahulu dan diinvestigate macam-macam. Hukuman orang yang berzina
Maaf, malam ni memang tajuk zina malam ni. Dengan tuan-tuan pelik, lepas-lepas puasa je terus tajuk zina. Nampak macam mana memang kitab kita ni tajuk zina tak habis lagi nah. Hukuman orang yang berzina. Saya nak tengok sekejap, takut memang sudah kita baca. Memang belum ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina. Kenapa dalam bab zina didahulukan dengan perempuan baru lelaki? Dalam ayat tentang potong tangan, mencuri, Allah dahulukan pencuri lelaki, as-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki dengan pencuri perempuan. Kenapa tu? Inilah hikmah dalam Al-Quran. Inilah dia isyarat-isyarat latifah yang lembut, yang hanya diketahui oleh orang-orang yang dapat anugerah daripada Allah memahaminya. Antara sebabnya kenapa bila bersebut tentang zina, ayat yang kita baca ini dimulai dengan az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, kerana sebab bawa pada zina itu selalunya perempuan. Kenapa? Perempuan itu tempat syahwat. Orang lelaki kalau pakai, maaf ya, seluar pendek tak ada apa. Tapi kalau perempuan, jaga tu, kalau tak betul-betul tu. Jadi kalaupun dia menutup aurat sekalipun, bertudung, berniqab sekalipun, kalau wajahnya kacak ataupun cantik, itu pun bahaya juga. Begitu ya. Kalau dalam bab mencuri, Allah mulakan dengan as-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki dengan pencuri perempuan. Kenapa? Kerana aghlabiyah, selalunya yang mencuri itu lelaki. Walaupun yang pencuri perempuan pun boleh tahan juga. Yang dalam YouTube tu pengaji nah. Jaga-jagalah Kak Ajah, Mak Ajah, adik-adik muslimat solat. Dia boleh ambil waktu orang sujud, ambil 2-3 beg bawa keluar. Ya Allah, macam mana manusia macam ni Dalam masjid, tempat rumah Allah pun boleh buat dosa, macam mana kat luar? Allahu Akbar. Sebab itu ada satu amalan guru kami, saya pun nak kongsikan pada tuan-tuan juga. Amalan, mudah-mudahan barang kita tak dicuri orang. Mudah-mudahan. Bacaannya ringan. Pegang barang tu, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Sudah ya? Itu ada dalam surah Al-Baqarah. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kemudian sambung lagi, tapi ini bukan ayat Al-Quran, ini doa. La tataharraku dharratun illa biiznillah. Maksudnya tidak bergerak satu zarah pun melainkan dengan izin Allah. Itu ya. Saya ijazahkan amalan ni pada semua yang nak beramal. Kereta tu kuncikan dulu, lock, jangan tak di lock. Dan nak masuk ke masjid, pegang dekat pintu ataupun mana-mana kereta, bahagian kereta, jangan kereta orang, kereta kita. Dibaca summum bukmun umyun fahum la yarji'un, la tataharraku dharratun illa biiznillah, dengan yakin. Lepas insya-Allah tidak hilang barang itu, kecuali kalau Allah berkehendak. Insya-Allah. Sama juga di rumah,
Boleh buat macam mana sebelum nak tidur, pintu utama dengan pintu dapur rumah kita tu, pintu depan tu sama bacanya, pegang tombolnya tu, tapi kunci dulu, jangan tak kunci. Ni semua ni kena usaha dulu baru kita baca ni. Nah, kunci apa semua depan, pegang, summun bukmun umyun fahum la yarji'un, la tataharraku dharratun illa biiznillah. Habis baru pintu dapur. Sama juga, pegang macam tadi. 2 pintu cukup. Tingkap tak payah, nanti tak tidur nanti. Ini wakil, wakil untuk pintu depan dengan pintu belakang, insya-Allah. Dia ada lagi, cukup yang itu dulu. Hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang daripada keduanya yang berzina tadi tu 100 kali sebat. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Walaupun yang melakukannya itu darah daging sendiri ataupun kaum kerabat sendiri, laksanakan. Dan hendaklah disaksikan hukuman siksa yang dikenakan pada mereka itu oleh sekumpulan daripada orang yang beriman, supaya mengambil iktibar, pengajaran. Sebab itu kita hairan, kenapa di Saudi kalau kita nak pergi solat ditutup semua kedai. Saya pernah tengok, memang mata kepala saya sendiri. Waktu itu ada hotel yang agak lama, ada orang jual pakaian-pakaian kat situ. Azan saja dia tak tutup kedai, tapi dia ambil jaring, macam jaring tu bubuh kat situ, dia pun pergi. Begitu tawakalnya mereka itu. Kerana apa? Kerana tidak ada orang berani mencuri kat situ. Kalau mencuri maksudnya akan kena hukum potong tangan. Tapi itu pun bukan senang. Nak sabitkan itu ada cara-caranya, tapi itu menakutkan sehingga tidak ada yang berani buat perkara mencuri sebegitu. Sama juga dengan berzina. Hukuman sebatan sebanyak 100 kali ini adalah untuk lelaki dan perempuan yang berzina yang belum berkahwin. Namanya ghair muhsan, yang belum berkahwin. Bagi yang telah beristeri atau bersuami atau pernah berkahwin, yang dipanggil muhsan, kedua-duanya direjam dengan batu sehingga mati. Ini pun nak mensabitkan hukuman ini bukan senang, sehingga perlu kepada 4 orang saksi yang dengan mata kepala sendiri melihat benda itu seperti pin masuk ke dalam kepalanya. Mesti 4 tengok benda itu. CCTV tak boleh digunakan, kamera tak boleh digunakan. Mesti 4, maksudnya 8 mata itu mesti melihat seperti mana pin masuk ke dalam tudung, kepala tudung itu. Kalaulah hanya 3 yang bersaksi sebegitu, kemudian yang keempat tarik balik, lalu dia kata saya tak pasti seperti mana benda tu berlaku sebab tak nampak sangat, lalu hukuman tadi tak jadi hukuman rejam, jadi hukuman ta'zir. Ta'zir ini kembali kepada hakim. Sebab itu bukan senang nak melaksanakan hukum ini. Lalu mungkin ada orang salah anggap, kalau begitu ramailah yang meninggal nanti kena tikam dengan batu. Tak, bukan sesenang itu. Di zaman Nabi SAW hanya 2 orang sahaja yang terlibat dalam perkara ini. Itu pun mereka bukan dituduh, mengaku kerana mereka telah dididik bahawa hukum Islam ini sangat adil. Bertaubat di dunia, mudah-mudahan Allah terima taubat di akhirat. Itu didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'is al-Aslami dengan Fatimah al-Ghamidiyah, 2 tu sahaja sepanjang-panjang pemerintahan 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. 2 kes sahaja.
Tuan-tuan, ini menunjukkan didikan keimanan yang ada pada orang yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kedua orang tu mengaku sampai Nabi ketika Fatimah Al-Ghamidiyah mengaku telah berbuat benda itu, Nabi mengatakan, mungkin kamu dalam keadaan lupa. Tidak, betul-betul. Nah, Nabi katakan, kembali kamu, biar anak itu dilahirkan dahulu. Setelah dilahirkan, datang, ya Rasulullah, saya sudah lahirkan. Nabi katakan, susukan dahulu supaya dia dapat haknya dahulu. Setelah disusukan, barulah beliau kenakan hukuman rajam itu. Ini kalau tidak dengan keimanan yang benar, bagaimana mungkin orang mengaku? Hanya 2 kes itu sahaja sepanjang 23 tahun pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanbih. Ini saya berat nak baca ni, tapi kerana dah ditulis kat sini, kita baca juga. Barulah nama kita baca kitab Qalbun Salim. Kalau tidak melangkah-langkah, maka tidak lengkaplah baca kitab Qalbun Salim. Tanbih, jaga-jaga. Haram memasukkan kemaluan ke dalam dubur, sama ada terhadap orang yang halal, isteri, ataupun kepada orang yang tidak halal. Haram hukumnya. Ia disebut sebagai liwat, dan orang yang melakukannya adalah terlaknat, jauh daripada rahmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun mal'unun mal'unun. 3 kali Nabi kata terlaknat, 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 maksud jauh daripada rahmat kasih sayang Allah. Siapa ni? Man amila amala qaumi lutin mal'un. Sesiapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, terlaknat, iaitu mereka mendatangi seseorang daripada belakang. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man atta mar'atahu fi duburiha. Terlaknat kepada sesiapa yang menggauli isterinya melalui duburnya. Nauzubillah min dzalik. Tanda kemusnahan umat dan dekatnya kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada di dalam kekuasaannya, ay kekuasaan Allah, la tafna hadhihi al-ummah hatta yaquma ar-rajulu ila al-mar'ati fayaftarishaha fi at-tariq. La ilaha illallah. Tidak akan hancur umat ini sehinggalah lelaki datang kepada perempuan lalu dia menggaulinya, maksudnya melakukan zina di jalan. Fayakuna khiyaruhum yawma idin man yaqul law waraitaha wara'a hadzal haid. La ilaha illallah. Orang yang paling baik antara mereka ketika itu, zina dibuat tengah jalan. Manusia sudah rosak akhlaknya, solat pun ditinggalkan, kemungkaran bermaharajalela. Ketika itu sangat sedikit orang yang menyebut Allah, Allah. Sebab itu akan berlakulah kiamat sebentar lagi. Orang yang paling baik di ketika zaman yang sangat dahsyat kemungkaran ini, yang paling baik akan kata begini, orang yang paling baik di antara mereka ketika itu ialah orang yang berkata, lebih baik sekiranya kamu menutupinya di belakang tembok ini daripada melakukannya secara terang-terangan. La ilaha illallah. Gambarannya begini, zina di tengah jalan. Kalau zaman kita orang buat sebegini, siapa orang tu? Nah, kita akan ikat dia ataupun buatlah apa-apa, marah dan sebagainya. Tapi zaman tu tak sampai ke situ. Yang paling kuat pun dia akan kata begini, hampa, kalau nak buat pun buatlah belakang tembok, jangan buat tang ni. Bukan kata larang tak, tapi bagi satu cadangan, buat juga, tapi jangan buat di sini, saya nak jalan payah, buat di belakang sana pun tak apa. Maksudnya tidak melarang perbuatan zina,
tapi jangan dibuat terang-terangan. Begini, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, zaman ini ni bila ni? Ada yang mengatakan sekarang, tetapi lebih jelas berlaku selepas pemerintahan yang adil Nabi Isa dan Imam Mahdi. Nah, kita telah buat alhamdulillah daurah khusus kiamat hampir tiba pengajian 3 jam kita syarahkan benda ini. Setelah Ya'jud dan Ma'jud itu dibunuh oleh burung, oleh serangga kecil yang masuk ke dalam hidung-hidung mereka dan membunuh mereka. Ini cerita ni panjang ni. Zaman menjadi zaman yang penuh dengan keamanan selama 7 tahun. Ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Zaman diperintah oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Tapi selepas itu berlaku zaman ini, zaman yang kita sebutkan ini, zina dilakukan terang-terangan, tidak ada yang solat lagi, tidak ada yang ucap Allah Allah, subhanallah, la ilaha illallah, maka berlakulah kiamat. Kaedah menjauhkan perbuatan zina, supaya kita dengar ini menakutkan dan jangan lakukan perkara ini dan jauhi. 1. Memiliki ilmu agama. Seseorang hendaklah memiliki ilmu agama tentang zina. Dia hendaklah mempelajari dan mentadabburkan ayat serta hadis, di samping nasihat para ulama tentang larangan yang sangat keras daripada syariat terhadap perbuatan zina, bahaya dan kesannya serta hukuman di dunia dan azab di akhirat jika melakukannya. Ayat dan hadis mengenainya telah banyak disebutkan dalam kitab ini, alhamdulillah. Yang kedua, jaga pandangan. Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam pernah menasihat Sayyidina Ali supaya menjaga pandangannya dalam sabdaan baginda, ya Ali, wahai Ali, la tutbi'in nadharatan nadharah, janganlah kamu ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Maksud tengok perempuan kemudian tengok lagi, jangan. Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah, kerana sesungguhnya bagimu pandangan yang pertama. Maksud tidak salah jika terlihat perempuan ajnabiyah umpamanya pada pandangan yang pertama, dan bukanlah bagimu pandangan yang terakhir, yang kedua, kerana itu adalah dosa. Kalau terlihat, segera mohon ampun kepada Allah. Daripada Sayyidina Jarir bin Abdullah mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadratil faj'ah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang melihat perempuan dengan pandangan yang tiba-tiba. Maksudnya terlihat gitu. Faqala isrif basarak. Kata Nabi, palingkan pandanganmu, jangan tengok. Tertengok tu tak apa dah, kemudian jangan tengok lagi. Yang live baik, yang berdepan mata baik, yang dalam TV baik, dalam YouTube, dalam video, ataupun dalam surah khabar. Tertengok jangan tengok lagi. Kalau tertengok itu dimaafkan. Yang ketiga, supaya menjauhi daripada zina, menjauhi pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang lelaki yang berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Syaitan akan cucuk supaya buat perkara yang tidak elok. Yang keempat, menutup pintu atau jalan yang boleh bawa pada zina. Dalam agama ia dipanggil dengan kaedah saddud dhara'i'. Ia bermaksud mana-mana pintu atau jalan atau cara yang boleh membawa kepada kerosakan, mafsadah seperti zina, hendaklah ditutup atau dihalang, seperti yang telah disebutkan dalam kaedah 2 dan 3 sebelum ini. Kalau televisyen menyebabkan nafsu syahwat kita boleh naik, jangan tengok, tukar channel. Kalau gambar-gambar yang ada di rumah, di laptop, handphone, itu menyebabkan syahwat, hapuskan.
buangkan. Itu namanya saddud dzara'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Kita berhenti sekejap, kemudian lepas azan saya sambung sedikit untuk lengkapkan perbahasan dan tutupkan tajuk ini insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lepas azan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung 10 minit nah. Baik. Cara yang kelima supaya jangan terlibat dengan zina.
kaum lelaki termasuk suami, bapa dan lain-lain memainkan peranan mendidik ahli keluarga dan masyarakat secara bersungguh-sungguh untuk menjauhi zina. Kita jaga pergaulan isteri, anak-anak perempuan especially, juga anak-anak lelaki dipantau. Daripada Sayyidina Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid sangat Nabi kasih, suka, sebab ini cucu angkat. Sebab ayah beliau Zaid bin Harithah itu seorang yang berkulit hitam. Beliau menjadi Ibnu Tabanni, dia menjadi anak angkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, Zaid bin Harithah. Sehingga dahulu disebut Zaid bin Muhammad. Bila turun ayat tidak boleh membinkan anak angkat kepada bapa angkat, lalu dikekalkan jadi Zaid bin Harithah. Anak beliau adalah Usamah bin Zaid, seorang panglima perang. Nabi sangat sayang dengan Usamah bin Zaid ini, sampai satu ketika pernah berlaku seorang perempuan yang daripada keturunan yang elit lah, telah mencuri. Lalu mereka bincang, siapa di kalangan kita yang boleh nego dengan Nabi, negotiate dengan Nabi. Bincang-bincang, manalah tahu dia perempuan tadi tu lepas, dia kan anak orang kenamaan. Lalu mereka pun cari siapa yang paling dekat dan kasih kepada Rasulullah, dan Nabi kasih kat dia. Tidak lain tidak bukan yang ini yang kita sebut ini, Usamah bin Zaid. Lalu dia approach, jumpa dengan Nabi, dan seolah-olah macam minta supaya dilepaskanlah perempuan yang mencuri tadi itu. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nak tunjukkan dalam bab hukum tidak ada pilih kasih. Gitu. Itu namanya Usamah bin Zaid. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan selepas peninggalanku, maksud selepas Nabi wafat, fitnah yang berlaku kepada lelaki, iaitu di tengah-tengah masyarakat, yang lebih berat untuk lelaki itu tanggung. Apa dia? Lebih daripada bahaya fitnah perempuan. Ni Nabi dah bagi tahu dah ni. Fitnah perempuan. Fitnah perempuan di sini ditafsirkan ulama, fitnah yang betul-betul dia berdepan dengan perempuan itu. Atas dasar apa entah, dalam pergaulan dan sebagainya. Itu satu. Fitnah yang kedua adalah fitnah syahwat yang ada pada perempuan itu. Umpama dengan pakaiannya, dengan sesuatu yang elok pada rupanya, pada badannya, physically, sama ada dilihat dengan mata kasar berdepan, ataupun dalam movie, ataupun dalam gambar internet. Ini fitnah. Ini fitnah. Nabi dah sebut dah ni. Tidak ada yang lebih besar untuk orang lelaki tanggung selepas peninggalanku melainkan perempuan tadi tu. Jaga-jaga ya. Ini Nabi dah sebut, bermaksud alhamdulillah kita berjaga-jaga. Kawal itu saja. Yang keenam, sebelum yang terakhir, berkahwin. Kahwin supaya kita jangan berzina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan kahwinlah orang bujang dalam kalangan kamu. Kalau ada anak-anak kita yang dah patut dikahwinkan, kahwinkan. Dan orang yang salih daripada hamba-hamba kamu, kahwinkan, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurnianya, kerana Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Ini kita yakin betul-betul ni hadirin.
Kita sebelum kahwin dulu rasa tak berapa nak yakin macam mana nak uruskan isteri, anak-anak, rumah. Sekarang rumah kita lebih daripada yang kita fikirkan. Mana datang semua benda ni? Dengan barangkali gaji ketika itu sederhana, kalau ikut dari segi adat memang hutang sana hutang sini, tapi Masya Allah, siapa yang bagi rezeki itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala kalau orang itu kahwin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan pemuda dengan sabda baginda, ya ma'syaras syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, sesiapa di kalangan kamu yang sudah memiliki kemampuan maka hendaklah dia berkahwin. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, kerana ia lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. InsyaAllah kalau orang yang dah kahwin, dia punya syahwat itu InsyaAllah dapat dikawal. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun, dan sesiapa yang belum mampu untuk kahwin, financially belum afford lagi, keadaan-keadaan tertentu, hendaklah dia berpuasa, kerana berpuasa adalah perisai baginya. Kenapa? Syaitan masuk dalam badan manusia melalui saluran darah. Inna syaitan yajri man ibni adam majrad dam fadayyiqu majarihahu bisiyam. Syaitan masuk dalam badan manusia dengan aliran darah itu, sempitkan dia dengan banyak berpuasa. Yang terakhir, berdoa kepada Allah untuk kuatkan iman, bagi perisai untuk jangan terlibat dalam fitnah, tambah lagi perbuatan zina. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur, wa min adzabin nar, daripada azab api neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masih ad-dajjal, dan daripada fitnah masih ad-dajjal. Mungkin ada yang bertanya, Dajjal dipanggil Al-Masih, Nabi Isa pun dipanggil Al-Masih. Apa beza dua ini? Al-Masih itu berasal dari perkataan masaha yamsahu mashan, menyapu, mengelap. Dajjal dipanggil Al-Masih kerana Dajjal nanti, sekarang Dajjal sudah ada di satu pulau dekat Laut Arab, dikatakan Laut Eden, dekat selatan Yaman. Nanti akan keluar di Iran, Khurasan, akan bergabung dengan 70,000 Yahudi yang memakai pakaian toilasan dekat Asfahan. Daripada situ nanti dia akan pergi ke seluruh dunia dalam masa 40 hari. Satu hari panjangnya 1 tahun, hari yang kedua panjangnya 1 bulan, hari ketiga panjangnya 1 minggu, hari keempat onwards itu macam biasa. Kenapa dipanggil Al-Masih, menyapu? Sebab banyaknya tempat yang dipergi oleh Dajjal seperti menyapu tempat tadi itu. Maksudnya pergi ke satu tempat dan banyak tempat, kecuali Makkah dan Al-Madinah. Satu. Yang kedua, Al-Masih pada Dajjal itu menyapu. Bila menyapu, menghilangkan. Dia menyapu dan menghilangkan kebenaran. Sehingga slogan Dajjal, Ana Rabbukum, I am your Lord. Kebenaran itu disapunya. Sebab itu dipanggil Al-Masih. Nabi Isa dipanggil Al-Masih juga. Kenapa? Satu, Al-Masih menyapu, seolah-olah menyapu kerana banyak tempat yang didakwah oleh Nabi Isa alaihissalam. Satu. Yang kedua, menyapu, kalau Dajjal tadi menyapu kebenaran, ini menyapu kebatilan, bawa manusia ingat pada Allah dan sembah Allah. Tiga, Nabi Isa
Antara kelebihan baginda, kalau beliau usap ataupun pegang mata seseorang yang buta, jelek balik. Orang yang meninggal, hidup balik. Dan yang ketiga dikatakan, tapak kaki Nabi Isa itu tidak seperti kita ada lekuk. Dia penuh tau. Tapak kaki baginda penuh dengan isi. Baginda akan turun nanti membantu Imam Mahdi membunuh Dajjal. Karena itu Imam Nabi Isa masih hidup, berada di langit yang kedua. Di akhir zaman nanti akan turun sebagai tanda besar hari kiamat. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 113 pada bulan akan datang insyaAllah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini 11. 11